Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Baik, Alhamdulillah kita sambung sesi kedua pengajian kuliah duha bulanan menggunakan 3 kitab. Dalam sesi yang lalu kita telah selesai menghuraikan sebahagian daripada isi buku panduan berdebat dengan Wahabi, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan huraikan isi 2 kitab lagi insya-Allah. Iaitu yang pertama kitab 40 Masalah Agama yang disusun oleh almarhum Kiai Haji Sirajuddin Abbas rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Iaitu kalau terbitan Pustaka Tarbiyah Baru ni adalah jilid yang kedua. Jilid yang kedua di muka surat 279, iaitu masih lagi beliau membincangkan tentang isu GMA. GMA iaitu golongan modernisasi agama. Ini memang siapa yang biasa baca kitab 40 Masalah Agama ni tahu salah satu topik yang panjang lebar dikupas oleh beliau adalah tentang modernisasi agama, yang mana mungkin kalau dalam konteks yang the practical consequence daripada gejala ini adalah golongan distorsi agama. Dia buat satu distortion on the understanding of the religion, distortion. So GDA, golongan distorsi agama. Tapi kalau istilah yang mudah zaman sekarang ni adalah GGP, GGP, golongan gagal faham. Jadi dia tak faham agama tu dengan kefahaman yang baik. Dia terasa dia lebih moden, dia yang terpaling pandai faham agama. Jadi isu yang disebut oleh almarhum Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini adalah isu mazhab dan penjajahan. Rupanya ada kaitan dengan apa yang kita baca dalam sesi pertama tadi. Sesi pertama tadi adalah tentang ijtihad dan taklid. Jadi yang dalam kitab 40 Masalah Agama pula kita tentang mazhab. Jadi dia masih ada kaitan. Baik. Ada pemuka-pemuka GMA, iaitu golongan modernisasi agama, menulis dalam bukunya bahawa terjajahnya umat Islam Asia Afrika dahulu adalah tersebab mereka itu kolot, ortodoks, taklid buta dan menganut mazhab. Jadi rupanya kita ni terjajah ni sebab kita ikut mazhab. Jadi kadang-kadang orang sembang kencang, sembang kencang bikin bimbang. Data, fakta tak ada, hanya auta saja. Kalau dia mengatakan bahawa kita dijajahkan ikut mazhab, mesti ada fakta dan data. Mana fakta dan data yang membuktikan kalau ikut mazhab itu menyebabkan kita terjajah? Jadi cuba lihat. Mereka mengkambing hitamkan, menyalahkan mazhab-mazhab dengan menuduh bahawa sebab mazhablah maka orang Islam dijajah oleh imperialis barat. Jadi kita dahulu ni dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggeris. Sebab ikut mazhab lah. Cuba tak ikut mazhab, kita tak dijajah lah. Apa itu ke? Itu ke fakta dan data ni, apa sembang ni? Jadi ini sebenarnya adalah penilaian sejarah yang sangat keliru. Sebab maka negeri-negeri Islam di Afrika dulu diterjajah oleh kaum kolonial dari barat adalah kerana kesalahan penguasa negeri yang berkuasa ketika itu, bukan salah mazhab. Bahkan kalau orang kata perpecahan umat Islam ni adalah kerana mazhab, itu juga tidak berpandukan pada fakta dan data. Umat Islam dari dulu berpecah kerana politik. Awal-awal zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masih hidup pun bukan mereka berbalah isu mazhab. Padahal memang zaman sahabat pun sudah ada mazhab. Dengan arti kata ulama-ulama di kalangan para sahabat berbeza pandangan. Isu pewarisan datuk misalnya beza pandangan. Isu iddah perempuan yang talak bain ada beza pandangan. Banyak. Sesama sahabat sendiri mereka berbeza pandangan. Berarti ini mazhab Sayyidina bin Abbas macam ni. Mazhab Sayyidina Umar macam lain. Mazhab Sayyidina Ali lain lagi. Itu biasa. Tapi tidak sampai
berlakunya perpecahan. Perpecahan awal di kalangan umat Islam adalah ketika berlakunya perbezaan politik antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu yang data dan faktanya. Tapi kalau semua benda nak blame mazhab, is not apa tu? Benda yang tidak ilmiah. Kalau apa salah dia, salah mazhab lah ni. Asas salah dia salah mazhab. Sama juga asas problem je nak salahkan Wahabi. Tidak juga. Tak semua salah Wahabi. Ada benda-benda problem umat Islam ni adalah salah golongan liberal. Ada benda-benda yang jadi problem sekarang ni adalah salah golongan politik. Ada benda-benda yang berlaku adalah salah golongan apa tu, misalnya ajaran sesat. So, tak semua juga salah Wahabi, ya. Tak macam itu. Jadi sama, mazhab tidak bersalah dalam isu ini. Yang bersalah sebenarnya adalah sikap hubud dunia. Ya, sikap ada pengkhianat di kalangan umat Islam sendiri, yang bila diberi habuan dunia, dia sanggup berpihak kepada musuh, akhirnya kalah. Bahkan bila kita sembang di zaman kita sekarang, tak mustahil ada orang yang sanggup menjadi ejen kepada negara asing kerana dibayar habuan yang lumayan. Kan baru ni kan masuk dalam berita orang Melayu Islam jadi ejen nak tangkap orang Palestin di Malaysia. Orang Malaysia, suami isteri. Saya tak percaya mereka do that for free kerana mereka subscribe to the ideology ke tidak, but because of dunia. So, kita jadi lemah kerana berebut dunia, dan itu sesuai dengan hadis, ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang baginda memberitahu, inilah akhsha alaikum antusyriku ba'di. Aku tidak bimbang bahawa kamu nanti lepas saya wafat, kamu jadi musyrik ramai-ramai. Saya tak bimbang yang itu. Wa innama akhsha alaikumud dunya. Tapi yang aku bimbang tu adalah dunia. Bahawa kamu nanti akan berebut-rebut dunia, maka nanti kamu akan binasa sebagaimana binasanya umat yang terdahulu. Dan bila Nabi SAW bagi tahu, pasti betul. Dan data dan fakta menunjukkan umat Islam daripada dahulu pun biasanya berebut dunia lah. Tak payah pergi jauh lah. Lalu negara kita sendiri yang selalu berbalah, bergaduh, berpecah apa semua, ya. Tomah sana, tomah sini, kan berebut jawatan, berebut kuasa, pangkat dan sebagainya. Bukan sebab mazhab. Mazhab santai je. Majoriti kat sini mazhab Syafi'i. Itu pun dalam keadaan kita majoriti mazhab Syafi'i. Tak ada pula kita pergi berpecah belah, kacau mazhab Hanafi di Masjid India tu, mereka ikut mazhab Hanafi. Kalau waktu sembahyang, saya ingat mesti saya buat chambering dekat firm dekat situ. Dia azan dia lambat. Kalau asar dia tak ada beraduh pun, tak ada masalah pun. Jadi bukan masalah mazhab. Masalahnya adalah kesalahan penguasa pada yang berkuasa pada ketika itu. Ada kelemahan dari segi pertahanan, ada kelemahan, mungkin ada orang yang berkhianat, dilantik sebagai orang kepercayaan. So, benda-benda macam tu sebenarnya yang contribute kepada penjajahan. Ada penguasa ketika itu, bukan ketika itu juga, benda ini sepanjang zaman sebenarnya. Yang tamak wang, tamak kehormatan, nak orang angkat dia, sehingga negerinya dijual kepada penjajah. That's the problem. Ada penguasa ketika itu yang bodoh, sehingga negeri dan rakyat diserahkan begitu saja kepada penjajah. Memang agak kasar lah kalau kita baca, bodoh. Tapi that's the hard facts lah. Kalau kita baca sejarah, kan ada senang-senang dia bagi pada penjajah macam itu. Ada yang pula penakut, bintang pukang melihat orang putih datang. Ada penguasa yang berani, yang baik, tetapi kalah dalam peperang. Itu satu faktor lagi, bukan masalah mazhab. Kalah perang, macam mana? Dia bagus, dia berani, dia apa, tapi bila berperang kalah. Mungkin kerana persenjataan mereka lebih moden pada masa itu. Dan ada pula penguasa yang benar-benar berjiwa barat, ke barat-baratan, sehingga ia dengan sukarela memberikan negerinya kepada orang yang sepaham dengan dia. So, there are a lot of reasons, there are a lot of causes yang kita boleh based on historical facts, rather than kita conveniently blame mazhab sebagai punca umat Islam dijajah. Itu tak betul. Jadi, hal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan mazhab atau menganut mazhab, dan tidak ada hubungan dengan taklid buta atau taklid nyalang. Taklid nyalang ni mungkin lawan daripada taklid buta lah. Jadi dia bukan isu itu. Kita melihat kenyataan sejarah,
bahawa orang yang tidak memeluk Islam dan tidak menganut mazhab Syafi'i seperti negeri Ethiopia dalam peperangan dunia kedua dijajah oleh Itali. Bukan masalah dia ikut mazhab, dia bukan Islam pun. Tapi kerana Raja Ethiopia kalah dalam peperangan. Kita melihat di Ireland Utara sampai sekarang pada maksudnya zaman buku ni ditulislah. Negerinya dijajah oleh Inggeris. Padahal tak ada pun kata nak itu mazhab Syafi'i Hanafi ke. Mereka orang Kristian beragama Katolik. Bukannya penganut mazhab Syafi'i. Tapi mereka terjajah kerana kekalahan politik. Kita lihat dalam peperangan dunia kedua, Perancis, Belgium, Polandia, Austria dan sebagainya dijajah oleh Jerman Hitler. Sedangkan mereka semua tidak ada pun yang bermazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi ke Maliki, tak ada. Tapi tetap mereka dijajah juga. So, satu bentuk apa tu? Yalah kita kata BBAK ni, biar bodoh asal confident. Statement tu bodoh sebab tidak berasaskan kepada fakta. Tapi dia confident menyalahkan mazhab. Oleh kerana ikut mazhab kita dijajah. Mana fakta dia bang? Mana kajian yang menunjukkan bahawa ikut mazhab menyebabkan dijajah? Tak ada. Hanya sembang saja. Jadi yang mereka-mereka yang dijajah yang disebutkan dalam senarai tadi, jangankan kata ikut mazhab, Islam pun tidak. Tetap dijajah juga oleh pelbagai faktor. Bahkan cuba kalau orang yang ada peluang, cuba tanya pada Tun Mahathir kan. Tun Mahathir dalam bicara dia dalam podcast Keluar Sekejap tu, dia predict, it's not a predict yang dia nak berlaku, tapi based on the present situation, dia kata tak mustahil kalau negara kita another 20 years bukan lagi dimiliki oleh kita. Cuba tanya dia. Kenapa yang menyebabkan Tun Mahathir berpandangan demikian? Adakah kerana orang Melayu bermazhab? Kalau kira orang Melayu bermazhab dah lama. Kenapa prediction tu datang lately? Kalau kita tengok cara beliau menceritakan tu adalah kerana perpecahan di kalangan umat Islam. Bukan perpecahan mazhab. Kalau segi mazhab kita boleh kata bersatu. Mazhab kita majoritinya satu mazhab je. Tapi perpecahan politik. This is what we are facing now. So it's not about mazhab pun. Tun M dia predict satu masa kita hilang milik kepada negara kita sendiri bukan kerana mazhab. Itu Tun M yang kita kata menganalisa soal kita setuju tak setuju dengan beliau tu nombor 2. Soalnya adalah analisis beliau yang menyangkakan kita akan terlepas kekuasaan terhadap negara kita tidak didorong oleh faktor mazhab pun, tapi didorong oleh faktor lain. Negeri Muhammad Abduh pun pernah diduduki oleh Napoleon, oleh Inggeris dan oleh Israel, yang semuanya bukan tersebut. Kenapa boleh sebut Muhammad Abduh di sini? Kerana Muhammad Abduh ni salah seorang pemuka GMA, pemuka Gerakan Modernisasi Agama. Semuanya bukan disebabkan mereka menganut mazhab, tetapi kerana kalah perang. Kita lihat Jepun misalnya, yang pernah diduduki oleh tentera bersekutu. Bukan kerana anut mazhab, tapi kerana kalah perang. Kan Jepun asalnya dia dalam peperangan dunia kedua, dia quite successful dalam peperangan tu. Tetapi bila dua daerah dia dikenakan bom atom, di Hiroshima dan juga di Nagasaki, a lot of civilian casualties, dia terpaksa mengalah. Bukan sebab sekarang orang Jepun dah bermazhab maka dia kalah perang. No, it's about the atomic bomb. So dia tak boleh recover daripada such a disaster. Jadi sebab itulah kadang-kadang bila orang Mak Saleh, orang-orang barat katakan orang Islam adalah teroris, then the fact is otherwise. Yang bom civilian tu siapa? Dalam peperangan dunia kedua, atomic bomb, ramai civilian yang mati. So siapa yang teroris in that sense? So biar fakta yang bercakap, jangan hanya propaganda saja. Biar fakta, bukan auta. Kalau kata mazhab menyebabkan kita dijajah, tidak ya. Jadi GMA adalah golongan modernisasi agama. Ada orang tanya apa dia GMA.
golongan modernisasi agama. Itu istilah yang digunakan oleh almarhum Kiai Sirajuddin Abbas dalam buku beliau 40 Masalah Agama, GMA, golongan modernisasi agama. GPP itu saya yang gunakan, iaitu sebenarnya bukan GPP GGP, golongan gagal faham. Dia tak faham apa sebenarnya realiti, tapi dia rajin sembang. Dia dalam masa yang sama GGP, golongan gagal faham. Dalam masa yang sama dia juga SBB. SBB apa dia? Sembang bikin bimbang. Jadi dia sembang bukan main lagi. Kerana mazhab ni lah kita kena jajah. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tak ada mazhab tak kena jajah. Ini terbukti Belambak yang tak ada mazhab kena jajah juga sebab kalah perang. Kita lihat misalnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Beliau bermazhab. Bahkan bukan saja beliau itu tidak dijajah, beliau yang menundukkan penguasa-penguasa Kristian dalam peperangan salib. Padahal beliau penganut tegar mazhab Syafi'i. Kalau nak kata dengan sebab mazhab kita dijajah, kenapa yang ikut mazhab pula bahkan justru mengalahkan orang-orang dalam peperangan salib? Jadi tak ada kena-mengena. Ini hanya permainan persepsi untuk memburukkan konsep bermazhab. Kita membaca juga dalam sejarah bahawa di daerah Khurasan dahulu ada seorang raja yang sangat gigih menganut mazhab Syafi'i. Namanya Sultan Mahmud bin Subaktatin, berkedudukan di Ghazanah, di Khurasan. Beliau ini dapat meluaskan kerajaannya dengan menduduki Afghanistan sampai ke Punjab di India, sampai ke Bukhara di Asia Tengah, sampai ke Tabaristan, Turkistan, Sijistan, Kelantan tak sampai lah. Tan-tan lain semua dia dah kuasai dan lain-lain daerah yang sangat luas. Ada kira-kira 200 tahun kerajaan Ghazanah berkuasa. Padahal ini kerajaan yang ikut mazhab, menjalankan syariat Islam mazhab Syafi'i di daerahnya yang luas itu. Kita membaca dalam sejarah bahawa Sunan Gunung Jati Fatahillah, pembangun kota Jakarta yang mengalahkan tentera Portugis, adalah seorang penguasa yang menganut mazhab Syafi'i yang kuat. So the point is there is no correlation pun. Kalau kau bermazhab maka kau akan kena jajah. Terbukti yang tak bermazhab pun kena jajah bila kalah perang. Bila kau bermazhab kau akan dijajah. Terbukti yang bermazhab bahkan menjajah ataupun menguasai orang lain. Jadi tak ada kena-mengena. Jadi jelas golongan so-called modernisasi agama. Bagi saya bukan moden pun. Dia sebenarnya golongan yang memundurkan agama sebenarnya. GMA, kalau kita masih nak maintain ringkasan GMA, instead of modernisasi, adalah golongan memundurkan agama. Agama dah elok maju ke depan, dia dah mundurkan dengan berbagai propaganda yang batil. Okey. Satu jenis lagi golongan modernisasi agama ni di muka surat 280, iaitu kumpulan yang ke-8 daripada, maknanya sub daripada GMA ni, adalah gerakan yang menamakan diri mereka sebagai gerakan salaf. Ni saya stop lah dulu. Kasihan kat kawan Wahabi dah lah kitab pertama tadi. Mereka dah ketergeliat macam-macam dah. Ni nak cerita gerakan salaf ni, kena lagi kita stop dulu lah. Mereka ni masih saudara-saudara seagama kita. Kena ada ihsan juga pada mereka. Kita doakan hidayah buat mereka. Daripada jauh ni kita doakan Allah malaikat aminkan doa kita, dan malaikat doakan hidayah untuk kita pula. Macam itulah, insya-Allah. Jangan kita benci kepada kawan-kawan yang dah terpengaruh dengan fahaman Wahabi ni. Kita hanya benci kebatilan-kebatilan yang ada dalam kefahaman Wahabi tu, tapi orang yang terpengaruh tu kita kasih dia sebagai saudara seagama, dan kita doakan moga-moga Allah satu masa bagi hidayah kepada mereka, nampak kebenaran. Jadi doa fi zahril ghaib ni, doa di belakang dia pun tak tahu, kata kita doakan dia. Itu adalah doa yang diaminkan oleh malaikat, dan malaikat akan mendoakan moga-moga kita juga mendapat kebaikan sebagaimana yang kita doakan. Jadi ingat tanda. Next insya-Allah di muka surat 280 kitab 40 masalah agama ni. Okey, sekarang insya-Allah Wahabi ke bukan Wahabi, asalkan orang Islam lah kita damaikan hati kita, ketenangan. Moga-moga dengan ketenangan tu kita tu dibukakan cahaya hidayah taufik daripada Allah Taala dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah
wal wasaya al-imaniyah. Ini biasanya tak ada sangat nak cerita pasal khilaf-khilaf, pasal beza-beza, tak ada. Lebih kepada kebenaran yang kita nak amalkan. Nasihat-nasihat agama. Nasihat tu plural kepada nasihat. Maknanya nasihat-nasihat agama, wal wasaya, plural daripada wasiyah, iaitu wasiat-wasiat iman. Baik. Iaitu dia disusun oleh Kutubud Dakwah wal Irsyad, yang menjadi tonggak kepada dakwah dan juga bimbingan Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, diperkemah dan dihidangkan semula oleh Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizallah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Kutubul Da'wati wal Irsyad Al-Marhum Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal qawwamina bil qisti al-amirina bihi. Amin, ya. Ini mukaddimah yang ada terkandung padanya doa. Ketahuilah wahai saudara-saudara, yakni saudara-saudara seagama, moga-moga Allah menjadikan kami dan juga kamu daripada orang-orang yang menegakkan kebenaran, keadilan. Al-amirina bihi, yang menyuruh orang itu melakukan kebenaran dan keadilan. Apa dia? Nak ketahui apa tu? Annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min a'zami sya'airiddin. Bahawa menyuruh dengan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar adalah daripada sebesar-besar syiar agama. Jadi hati-hati, ya. Zaman sekarang bila kita nak terangkan bahawa benda ni tak boleh, benda ni salah, benda ni bercanggah dengan agama, orang pun datang, kau ni tak habis-habis, berbalah je kerjanya. Tak boleh ke kita bersatu? Ni orang Islam di Palestin dah kena serang. Kau ni tak habis-habis meratib. Bukan. Dia bila umat Islam di Palestin diserang, kita pertama akan ada rasa tersakiti, ya, sebab kita umat Islam ni umpama satu jasad. Bila satu anggota tu sakit, bahkan seluruh diri kita tu tak boleh tidur. Contohlah, tak payah sakit yang teruk-teruk sangatlah, sakit gigi misalnya. Sakit gigi, yang sakit gigi, tapi kita memang tak boleh tidur. Bukan kata gigi sakit, mata kita tak sakit, mata kita tidur, ya. Tangan kaki kita tidur, tidak. Jadi bila orang Palestin dizalimi oleh tentera Zionis, as long as kita tu orang yang mukmin beriman kepada Allah Ta'ala, pasti kita akan rasa tersakiti. Yang kedua, kita akan ada rasa kasihan, ya, balas kepada mereka, kerana kita merasakan bahawa kita juga dapat membayangkan suffering yang mereka sedang hadapi. So itu berasa tersakiti dan rasa kasihan belas ni mendorong kita untuk mendoakan kebaikan buat mereka. Dan kalau yang ada kemampuan, terutamanya dalam konteks kalau zaman dahulu, maka pemerintah Islam akan menghantar tentera untuk membantu. Ini yang tidak berlakulah di zaman kita. Hanya mereka tengok daripada tepi saja. Mereka mungkin mengeluarkan kenyataan-kenyataan, mengutuk serangan dan sebagainya, tapi tidak ada yang benar-benar menghantar bantuan sebagaimana yang berlaku. Mungkin yang masih agak baru adalah di zaman Khilafah Uthmaniyah. Masih lagi khalifah pada masa itu menghantar tentera untuk membantu umat Islam di sana sini. Tapi paling tidak kita akan rasa kasihan, tersakiti, kita rasa terdorong untuk mendoakan kebaikan buat saudara-saudara kita di sana. Tetapi tidak bererti oleh kerana saudara-saudara kita di sana yang sedang diperangi, maka kita di sini tidak perlu lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan. Jangan bagi alasan, kau ni tak habis-habis, ya. Sibuklah, misalnya contohlah, kat sini masih sibuk tentang tak boleh pergi konsert,
jangan hadir konsert, jangan buat pertandingan Ratu Cantik. Tak habis-habis. Padahal kat sana umat Islam dibunuh kot. Tu isu lebih besar lagi. Betul. Memanglah bab nyawa ni isu yang sangat besar. Pula yang dibunuh tu bukan tentera, orang civilian, kanak-kanak, orang-orang yang dirawat di rumah sakit, orang-orang ini yang dibom. Memang ini isu yang besar. Tetapi tetap juga amar ma'ruf nahi munkar perlu dijalankan. Tak ada pun ajaran Quran hadis kalau ada saudara kita sedang dizalimi, so kita stop lah. Kita tak payah amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Kerana ini adalah daripada antara sebesar-besar syiar agama kita. Makna kalau kita berhenti daripada amar ma'ruf nahi munkar, maka kita itu mematikan salah satu daripada syiar Islam. Macam mana misalnya? Kadang-kadang orang sangat sensitif bila ada isu katanya tak dibenarkan azan menggunakan pembesar suara. Kita dah rasa sensitif. Ni apa ni? Apa nak jadi ni? Sampai azan pun tak boleh pakai pembesar suara. Sedangkan azan tu supaya orang boleh dengar, orang datang solat. Kita dah sensitif kat situ. Kerana azan ni syiar. Menunjukkan itu kawasan orang Islam. Tetapi kita tidak sensitif pula apabila perkara-perkara yang mungkar didiamkan. Bahkan kita pula larang orang daripada melarang perkara yang mungkar. Minta maaf tadi saya dah sebut dalam dalam sesi yang ketiga ni, insya-Allah kita tidak ada nak cerita sangat pasal khilaf, pasal perbezaan pandangan dan sebagainya. Tetapi oleh kerana cerita tentang amar ma'ruf nahi munkar ni, nak tak nak saya terpaksa sebut tentang, kerana ini benda ni yang berlaku. Bila saya terangkan tentang kebatilan ajaran Wahabi, bahawa Wahabi ni tak betul. Pertama, nombor satunya kerana ini, dari segi tauhidnya tu ada penyelewengan. Yang kedua, dari segi kefahaman sunnahnya tak betul. Yang ketiga, ada sikap mudah mengkafirkan. Jadi ada kerap kali, bukan sekali-sekala, kerap kali akan datanglah orang yang komen, dia kata, apa ni, tak habis-habis cerita benda yang sama je. Ada yang tambah bagi lagi power lagi, orang Islam dibunuh di Palestin, kau ni tak habis-habis meratip Wahabi. Jadi dia tak perasan bahawa itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kerana fahaman yang menyeleweng daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah adalah satu bentuk kemungkaran. Bahkan kemungkaran dalam perkara akidah itu lebih serius. Misalnya kita kata, okey, orang ni pergi konsert, itu satu kemungkaran. Kita kena larang dia. Misalnya Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan keluar kenyataan bahawa dari segi agama orang Islam sepatutnya tidak pergi ke konsert seperti itu. Itu nahi munkar. Tapi bila kita terangkan bahawa akidah macam ni tak betul, fahaman agama macam ni salah, yang itu dia marah pula. Dia tak perasan, dia sebenarnya sedang nak mematikan syiar agama. Jadi saya petik di sini daripada kitab Sulamus Sibyan fil Fiqhi Asy-Syafi'i. Sulamus Sibyan ni maksudnya anak tangga bagi kanak-kanak pada mazhab Syafi'i. Jadi kami pernah mengaji kitab Sulamus Sibyan ni dulu dengan guru kami, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Khairuddin bin Tuan Guru Haji Mat Saman, hafizallah taala. Sulamus Sibyan dulu kami mengaji kuliah duha sehingga khatam, iaitu disusun oleh almarhum Tuan Guru Al-Alamah Haji Cik bin Ahmad, orang Kedah, ulama Kedah, ataupun dikenali sebagai Haji Cik Kodiang. Tempat asal dia Kodiang. Jadi Haji Cik Kodiang ni sebut dalam kitab Sulamus Sibyan tentang orang puasa. Jadi cuba dengar orang-orang yang marah bila kita sebut Wahabi, tak habis-habis Wahabi. Tak tahu ke orang Islam dibunuh di Palestin sekarang? Seolah-olah dia nak mengatakan bila orang Islam di Palestin dibunuh, kita akan stop nahi munkar. Ini bahaya. Kerana nahi munkar ni kewajipan. Oleh kerana berlaku satu benda yang buruk pada orang Islam, adakah kita nak berhenti buat benda yang wajib? Cuba lihat kata almarhum Tuan Guru Haji Cik Kodiang, dan hendaklah orang yang puasa itu meninggalkan mengumpat yang tiada disuruh oleh syarak.
Oh, kalau macam tu, rupanya ada juga mengumpat yang disuruh. Mengumpat yang tak disuruh oleh syarak, jangan buat. Orang puasa kena tinggalkan tu. Bukan makna orang tak puasa boleh mengumpat, tidak. Maknanya, benda tu lebih dituntut ketika puasa. Masa tak puasa pun tak boleh mengumpat. Tapi kalau puasa kau mengumpat lagi parah lah. Dah lah kamu puasa. Kamu lagi buat tak berhenti-henti lagi mengumpat. Tapi mengumpat yang macam mana tu? Yang tiada disuruh oleh syarak. Bila almarhum sebut macam itu, automatik kita faham, maknanya kalau macam tu ada mengumpat yang disuruh oleh syarak. Jadi mengumpat tu apa? Mengumpat ni kita cerita satu benda yang buruk tentang seseorang di belakang dia. Sekira-kira kalau dia dengar dia tak suka. Jadi ada juga ke yang mengumpat yang disuruh oleh syarak? Lalu beliau terangkan. Adapun mengumpat yang disuruh oleh syarak, maka iaitu wajib mengumpat. Yang kita tahu mengumpat tu haram, berdosa. Ya, betul. Mengumpat tu haram, berdosa. Tapi itu kalau mengumpat yang dilarang. Tapi kalau mengumpat yang disuruh oleh syarak, wajib. Dapat pahala kamu mengumpat. Jadi macam mana pula tu? Iaitu seperti mengatakan dan mengkhabarkan Syiah dan Wahabi dan kaum muda itu adalah salah dan sesat. Kena khabar? Syiah tak sukalah kalau kita kata dia sesat. Kamu jangan ikut ajaran Syiah. Mentang-mentang dia offer kamu nak nikah mut'ah, kamu ikut, jangan. Itu ajaran sesat tu. Syiah tak sukalah kalau kita cakap macam tu. Habis tu kita jangan cakap lah sebab tu mengumpat dia. Tak. Wajib kita cakap. Walaupun itu mengumpat. Sebab dia kalau dia dengar dia tak suka. Orang Syiah tak suka. Kita khabar dia kata Syiah ni sesat. Syiah ni menyeleweng. Sama juga. Wahabi pun tak suka. Itu yang mereka datang komen macam-macam tu. Sebab dia tak suka. Jadi, kalau kira kan, by definition, kalau mereka dengar, mereka tak suka, maknanya mengumpat lah. Tapi dia mengumpat yang dituntut oleh syarak. Jadi kena khabar kat orang. Syiah ni tak betul, Wahabi tak betul, kaum muda tak betul. Salah. Dan ajaran Qadiani dan ajaran Taslim itu kafir. Bukan saja takat tak betul. Ya. Qadiani ni ada kata pula, lain, ada hadis Nabi lain pula. Ya. Taslim ni tak payah dah, syariat ni dah tak perlu pakai niat je. Tak payah semayang. Ya. Nikah pun pakai nikah batin. Ya. Pasal tak payah semayang. Bukan tak payah semayang dia tu. Semayang pakai niat. Buat semayang pakai niat. Makan betul-betul. Habis pinggan nasi. Patut hang yang boleh semayang pakai niat. Makan pun pakai niat lah. Kita bagi sepinggan lah. Hang niat lah nak makan apa. Nak nasi kandak ke. Nasi biryani ke. Hang pakai niat dia. Tu dia marah lah. Ajak hang ni, jemput aku, hang bagi pinggan je. Tapi hang sembahyang pakai niat. Jadi hak ni bukan takat sesat lagi. Dia membatalkan yang maklum minad-din bi darurah ni. Dia dah jadi kafir. Dia tak suka Ustaz. Kalau kita habar orang dia kafir, dia tak suka. Memanglah. Habis janganlah kita habar tu mengumpat. Tak. Wajib kita habar kat orang bahawa ajaran Qadiani dan ajaran Taslim itu membawa kepada kufur. Maka janganlah ikut. Itu maksudnya. Selamatkan orang tu daripada terikut. Kalau tak, kadang-kadang geng-geng Qadiani ni macam orang Islam juga zahir dia. Tambah di Malaysia kan, dia pakai kain melekat macam kita, pakai je Melayu macam kita, pakai songkok macam kita, ada masjid dia tu di Selayang tu. Habis kalau kita tak apa, macam mana? Orang tu kata boleh ikutlah Qadiani ni mazhab, satu mazhab dalam Islam kata dia. Tak. Bukan setakat sesat. Kalau Wahabi tu sesat saja, tidak kufur. Tapi kalau Taslim, Qadiani sesat bahkan bawa kepada kufur, lagi serius lagi. Takkan kita tak cakap kat orang saya puasa pun wajib kamu habar kat orang. Kalau orang tanya, saya nampak elok je masyarakat Qadiani di situ. Saya kalau boleh teringin nak ikut. Kita pun diam. Siapa kamu tak habar Qadiani tak betul? Saya puasa. Tak betul. Puasa pun kena cakap. Bahawa Qadiani itu adalah ajaran yang bawa pada kufur. Jadi kafir orang tu nanti. Maka hendaklah orang yang berpuasa dan orang yang tiada puasa sama je. Puasa ke tak puasa sama je. Mengumpat yang dia menceritakan. Kerana Allah lah. Bukan kerana seronok mengumpat tadi. Kadang-kadang orang dah jadi seronok pula mengumpat. Tak perlu. Kita ni kerana Allah. Supaya orang tu jauhi yang batil tadi. Maka diberi pahala baginya. Bukan setakat tak berdosa dapat pahala. Dan seperti orang yang meminang ada aib, maka hendaklah dikhabar aibnya. Misalnya, satu orang
anak perempuannya dipinang orang, ya. Ada orang minat lah nak ambil anak perempuan dia jadi isteri. Jadi yang meminang tu kita kenal. Kita tahulah perangai tak senonoh. Jadi bila kawan kita tanya, ada si fulan ni main meminang anak perempuan saya. Macam mana pandangan ni? Kamu kan kawan dengan dia. Kita pun okey kot. Okey je. Sebab kita tu tak naklah saya mengumpat, kan. Dah lah saya puasa hari ni. Tak. Kalau memang itu tak senonoh, kerana bagi tahu, kesianlah dekat anak perempuan dia. Ya, dah jadi isteri tak tahu. Ya, macam kata apa? Ustaz Syekh Aminuddin cerita. Tapi yak tu bukan dia tak bagi tahu, tapi dia bagi tahu tu tak jelas. Orang tu tanya ni, ada orang nak kahwin anak saya ni. Macam mana orangnya? Wih, dia pergi masjid tak berhenti. Jadi dengar pada bapa perempuan ni, baguslah orangnya pergi masjid tak berhenti. Dia pun kahwinkanlah anak dia dengan orang tadi. Lepas kahwin duk tunggu ikutlah. Sehari dua pertama honeymoon, tak nampak orang pergi masjid. Tapi dah berbulan-bulan kahwin pun tak ada pergi masjid pun. Jadi bila jumpa kawan yang dia minta advice tu, dia kata, kamu ni macam mana? Kata menantu teman tu pergi masjid tak berhenti. Tak ada pun teman nampak pergi masjid. Yalah, dia pergi masjid tak berhenti. Dia berhenti tempat lain. Dia lalu je. Jadi, dia lalu masjid, dia tak berhenti. Memang betul lah. Dia nanyalah kat hamba Allah tu. Cakaplah bagi terang lain kali. Hamba kata dia tak pergi masjid. Pergi masjid tak berhenti tu dia ada dua makna. Yang orang faham, masjid tak berhenti tu tak stop-stop. Tiap-tiap waktu pergi masjid. Rupanya pergi masjid tak berhenti langsung. Pergi berhenti kat supermarket, pergi berhenti dekat tempat lain. Tapi, khulasahnya, bagi tahu keburukan orang yang meminang tu, kena bagi tahu. Walaupun sebenarnya by definition mengumpatlah. Dia ni penipu. Semayang pun tidak. Mengumpat tu. Ya, tapi terpaksa bagi tahu. Kalau tak, nak orang tu ambil jadi menantu dia, nanyalah. Kemudian, apa dalil tentang bahawa wajib amar ma'ruf nahi munkar ni? Ini adalah ahammul muhimmat 'alal mu'minin. Ini antara sepenting-penting tugas atas orang yang beriman. Jadi hati-hati yang nak komplain, orang udah-udah lah tu meratib. Ingat, kamu jadi penghalang pada kewajipan. Kamu tu berdosa. Kerana kamu tu menyusahkan orang yang nak jalankan kewajipan. Dengan perkataan kamu tu menyakiti orang yang sedang menjalankan kewajipan amar ma'ruf nahi munkar. Kena hati-hati. Dan ini perintah Nabi SAW. Jangan kamu kata ikut sunnah. Orang ikut sunnah, kamu pergi-pergi. Amar ma'ruf nahi munkar itu sunnah Nabi. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lah Al-Quran Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada wal takum, lam tu lamul amri, perintah daripada Allah Taala. Kena ada di kalangan kamu, bukanlah semua. Sebab kalau semua jadi fardu ain, ni fardu kifayah. Daripada kamu tu satu golongan yang mereka ni menyeru orang kepada kebaikan, menyuruh orang buat benda yang baik, makruf, dan mencegah orang daripada perkara yang mungkar. Jadi bukan saja amar makruf, suruh buat baik ni mudah. Yang lebih payah tu mencegah orang daripada buat benda mungkar. Termasuklah benda mungkar itu berpegang dengan fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah wajib mengumpat tadi tu. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman lelaki dan perempuan itu sebahagiannya menjadi pembantu kepada sebahagian yang lain. Ada kalanya bantu tu dengan cara apa? Ni orang yang tak faham. Dah lah berpecah belah, asyik nak bergaduhnya. Bukan. Ini kita nak tolong saudara kita. Aulia, kita ni wali-wali penolong mereka. Tolong macam mana kamu asyik balah dengan dia? Bukan balah. Ya'muruna bil ma'ruf. Kami suruh dia buat benda baik. Wa yanhauna 'anil munkar, larang dia buat benda mungkar. Itu kena buat. Kalau macam tu, tak kisahlah, janganlah kacau dia nak hibur dengan konsert, biarlah. Mana boleh macam tu? Biarlah dia sekali-sekali nak minum arak, release tension. Tak payahlah kita pecah-pecah. Dah kita minum sirap, hak kita. Dia nak minum arak tu hak dia. Mana boleh macam tu? Biarlah dia akidah Tuhan atas langit pun. Jangan kita berbalah dah. Mana boleh macam tu? Kena nahi mungkar. Wa qala ta'ala, ini bimbang. Tengok Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat
orang-orang yang kafir daripada kalangan Bani Israel. Dilaknat mereka tu atas lisan Nabi Daud dan juga lisan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa tu? Lu'ina alladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam tu adalah kerana ni tak mungkin salah cetak ni, diulang balik. Kerana mereka mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar ni. Cek balik dah dalam ayat surah Al-Maidah tu, iaitu kenapa mereka dilaknat ni adalah kerana mereka mengabaikan tugas amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi kalau kita tak nak mendapat nasib yang sama seperti orang-orang ahlul kitab ini, maka kita wajib menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Habis orang tak suka nak macam mana? Memang orang tak suka. Ya, orang yang tak suka buat ma'ruf, kita suruh dia buat ma'ruf, dia tak suka. Orang yang suka buat benda mungkar, kita larang dia tak suka. Jadi kita hidup ni nak cari redha manusia ke nak cari redha Allah? Kalau nak cari redha manusia, itu tidak akan dapat dicapai. Pasti ada manusia yang tak redha dengan kita. Kalau nak cari redha Allah, mungkin. Bahkan dalam Al-Quran sebut, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu mutmainnah, jiwa yang tenteram, kembalilah pada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan diredai. Jadi redha Allah tu boleh capai. Redha manusia ni tak akan capai punya. Ya, ada orang suka pada kita, ada orang tak suka. Yang suka pada kita pun dia bukan suka semua. Ada benda-benda daripada kita dia tak suka. Wa qala Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang di kalangan kamu melihat adanya mungkar, hendaklah diubah dengan tangan dia, yakni dengan kuasa dia. Ini bahasanya pemerintah lah. Fa illam yastati fa bilisanihi. Dia tak mampu, dia bukan pemerintah, dia bukan boleh buat undang-undang, dia bukan boleh laksana undang-undang. Habis nak ubah macam mana? Fa bilisanihi. Dengan lidah dia. Itu kita dia ulang-ulang tu. Pasal kita nampak kemungkaran tu berlerasa. Benda yang tak bercanggah dengan syarak dilarang. Katanya bid'ah sesat. Jadi kita kena bagi tahulah, tak betul macam tu. Bid'ah yang dimasukkan dalam hadis tu begini. Ulama dah terangkan begini. Jadi nak macam mana? Dia ni tak habis-habis lagi tajuk bid'ah je. Dah yang membid'ah pun tak habis-habis. Bila orang tu membid'ah sesatkan, kamu tak tegur pula. Bila kita yang nak menerangkan bid'ah dari segi neraca ilmu, kamu marah pula. Ini macam mana? Macam mana pun kita teruskanlah. Sebab ini arahan Nabi SAW. Fabi lisanihi. Fa'illa yastati' fabi qalbihi. Wa dhalika ad'aful iman. Kalau tak mampu juga dengan lisan, maka hati itu benci kepada kemungkaran tadi. Pasal apa? Dia penguasa pun tidak. Ya, dia ulama yang pandai nak menerangkan hukum hakam pun dia tak pandai. Tapi dia tahulah benda itu maksiat, dia pun benci, hati dia tak suka. Tapi kalau dia suka, tak ada apalah. Seronok pula mereka ni. Hanyut sekali lah. Wa qala alaihi salatu wassalam ayyuhan nas muru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi ini perintah Nabi SAW. Kalau kamu komplain, larang orang dengan alasan nanti pecah belah, tak habis-habis, berbalah. Bukan berbalah. Ini menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ambil contoh yang jelas lah. Ya. Orang tu duk minum arak, tongak arak. Kita pergi larang dia, jangan minum arak ni haram. Walau orang yang melarang tu pula dia marah. Apa kamu ni, tak habis-habis cari gaduh. Biarlah dia nak minum arak. Tu hak dia. Tu macam mana? Itulah bayangannya. Ya. Terpaksa buat. Sebab Nabi yang perintahkan. Dan logiknya begitulah. Kalau hidup dalam masyarakat kita biar yang buruk, kita kononnya nak buat yang baik saja, akhirnya yang buruk memudaratkan. Ibarat orang yang naik sampan, tak apalah dia buat lubang pun. Tapi kalau tenggelam semua. Qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Sebelum datang satu masa, kamu doa Allah dah tak perkenan dah. Pasal kamu abaikan perintah Allah. Wa qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Sebelum daripada kamu mohon ampun dan tidak diampunkan lagi bagi kamu. Belum sampai tahap macam tu, baik kamu jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Innal amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan. Kan orang takut nak buat amar ma'ruf nahi munkar ni. Kan tak naik pangkat, kan kena sisih, kan kena cold storage, kan kena mak, ya, kan kena senarai hitam.
Jadi Nabi SAW memberi satu dorongan semangat bahawa amar ma'ruf nahi munkar ni tidak akan menolak rezeki. Rezeki itu Allah yang tentukan. Ya, kamu tak amar ma'ruf nahi munkar, lala kamu tak buat benda wajib. Rezeki tetap macam Allah bagi juga. Ya. Dan tidak mendekatkan ajal. Lagi kalau kita amar ma'ruf nahi munkar kan cepat mati, Ustaz. Ya, mati tu zahirnya cepat lambat, tapi hakikatnya tu tak akan cepat lambat. Ya, zahir je cepat lambat. Ya, muda lagi dah meninggal. Zahir kita kata muda lagi dah meninggal. Ketentuan dia mati tu dah tetap daripada awal lagi. Tak ada je dia mati awal pada tarikh dia. Dan tak ada je dia mati lambat pada tarikh dia. Ya. Ada orang mengeluh, tak mati-mati lah orang tua ni. Dia tak sampai ajal dia. Kamu meluat ke, kamu tak suka kat dia ke? Dah tak sampai ajal dia lagi, nak buat macam mana? Wa anal ahbara minal yahudi wa ruhbana minan nasara lama tarakul amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari la'anahumullah 'ala lisani anbiya'ihim summa ummu bil bala. Sesungguhnya orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dan juga rahib-rahib Nasara apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah melaknat mereka atas lisan para nabi mereka, kemudian diumumkan bala yang turun pada mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bersabda Nabi SAW, sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan sultan yang zalim. Maknanya, kalau orang tu berani mengatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Kalau pemerintah adil, tak apalah. Dia boleh terima nasihat kita. Tapi kalau pemerintah tu zalim, silap, kita nasihat dia masuk dalam. Pandai-pandai tegur, pandai-pandai kritik. Tapi oleh kerana demi nak menjalankan amal nahi munkar, kita tegur juga. Itu dianggap sebaik-baik jihad. Bukan senang ya. Kalau berkata benar di hadapan orang biasa, mungkin mudah lagi. Berkata benar di hadapan orang yang berkuasa, tapi dia tu terkenal orang yang baik, adil, mungkin tak berat sangat. Tapi berkata benar di hadapan dahlah dia tu orang berkuasa, terkenal pula dia ni zalim. Tiba-tiba kita masih bercakap benar depan dia. Itu dianggap sebaik-baik jihad. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibn Majah atau Tabrani daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma dan juga Abi Imam radhiyallahu anhuma. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Wa su'ila salawatullah alaihi an khairin nas. Pernah ditanya pada Nabi SAW, siapakah sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia? Faqala atqahum li rabbi, yang paling bertakwa kepada Tuhan. Wa awsaluhum li rahmi, yang paling menyambung hubungan silaturahim. Wa amarahum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar, dan yang paling suka menyuruh kepada kebaikan dan yang paling suka mencegah daripada kemungkaran. Ini orang yang sebaik-baik manusia. Paling bertakwa kepada Allah, paling suka menghubungkan silaturahim, tidak memutuskan silaturahim, bahkan menghubungkan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. At-tahziru min tarki hadhihi sya'irah. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang. Tadi kita dah lihat dalil-dalil yang menyuruh kita itu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang akan datang tu kita akan lihat yang melarang kita daripada meninggalkan kewajipan ini. At-tahzir ni makna amaran. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan kewajipan ini. Syiar ni. Syairah ni maknanya syiar ni. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah jadikan apa yang kita bincangkan, kita sampaikan, kita huraikan dalam kuliah ini dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah Ta'ala dan dijadikan sebab kita itu mendapat kebaikan dan manfaat dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adhu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Baik. Sama-sama. Apa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Sama-sama.